Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan kita pada kali ini, iaitulah kita masih lagi dalam bab apa dia? Duduk di bab faslun fi adabil isti'dad li sa'iris salawat. Betul? Ini suatu fasal pada menyatakan adab menyediakan, membuat persiapan bagi segala semaya. Semua semaya itu persiapan. Jadi pada malam ini kita selesai dah masalah semaya sunat selepas Isya. Setelah selesai semaya sunat selepas Isya, apa benda yang kita kena buat? Setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir. Setelah itu maka engkau kerjakan sembahyang witir. Apa makna semaya witir? Iaitulah artinya witir itu ganjil. Semaya dianya diakhiri dengan satu rakaat. Itu makna semaya witir. Dan sekurang-kurang witir itu satu rakaat. Itu yang paling kurang sekali kita kena salat berapa? Satu rakaat. Paling kita malas sekali maya satu rakaat witir. Kita maya apa tu? Witir. Jadi, dan sekurang-kurang akmalnya maknanya sekurang-kurang yang sempurna berapa? 3 rakaat dengan 2 salam atau dengan 1 salam. Mana semaya witir ni kita boleh semaya 3 rakaat seterus, 1, 2 rakaat yang ketiga baru duduk tahiyat, boleh. Ataupun kita semaya witir 2 rakaat salam, barulah masuk takbir sekali lagi semaya yang witir dia tu 1 rakaat jadi 3 rakaat. Mana semaya witir ni sama ada kita pecah 2 rakaat 1 ataupun terus 3 rakaat. Tapi jangan semaya macam maghrib, dia tak ada lagi terus dia. Tak ada apa? Tak ada tahiyat awal. Kalau jadi semaya tahiyat awal jadi semaya maghrib dah pula kita. Tak, terus lalu. Jelas tu cara semaya witir. Kamu kata apa semaya maghrib dengan malam? Tak. Semaya witir kita boleh semaya sama ada buat 3 terus ataupun 2 1. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah sabbihisma rabbikal a'la. Jadi Nabi kita ajar dalam semaya witir ni, rakaat yang pertama kita baca sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu utha'an ahwa sampai ke akhir surah. Baik. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Mana ada baca tak? Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad. Kita baca qul huwallahu ahad. Jadi ada pula sini tambah di sini dia kata baca lagi qul a'udzu rabbil falaq dan qul a'udzu rabbin nas. Yang di hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i dia tak sebut 2 surah tu, qul a'udzu rabbil falaq, qul a'udzu rabbin nas. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca wa qad sabata, telah sabit Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya sunat witir dia baca terus subhisma rabbikal a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad. Dalam kitab kita ni kata dan qul a'udzu rabbil falaq dan qul a'udzu rabbin nas. Dan yang terlebih akmal daripada itu 5 rakaat. Mana sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sekurang-kurang akmal, yang paling kurang sempurnanya berapa? 3. Dan yang terlebih lebih baik lagi, iaitulah 5 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 7 rakaat. Dan terlebih akmal daripada itu 9 rakaat. 9 rakaat. Dan yang terlebih akmal daripada itu 11 rakaat. Itulah dia kata inilah yang sebanyak-banyak witir. Witir ni ada berapa rakaat? 11 rakaat.
Dan sunat membaca kunut kemudian daripada rakaat yang akhir daripada witir pada nisfur akhir. Nisfur akhir maknanya setengah akhir daripada bulan Ramadan. Jadi kita dah belajar ada masalah witir ni, sama ada kita semaya satu ataupun kita semaya dua rakaat kemudian diakhiri dengan satu witir, ataupun kita buat 5 kemudian di straight, ataupun 2 5 1. Maknanya kalau 5 rakaat berapa? 2 salam, 4 2 4 1. Jadi masalah kunut witir ni, masalah kunut dia kata dalam kitab kita ni berdasar pada mazhab Syafi'i, dia kata sunat kita baca kunut ni bila 15 malam 16 daripada bulan Ramadan baru kita baca witir. Jadi di sini menjadi perbincangan ulama-ulama. Dia kata telah sabit daripada sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang dia semaya witir, ada kala dia baca kunut, ada kala tidak. Ini menunjukkan bahawasanya kunut dalam witir itu tidak wajib. Dan sabit juga daripada sahabat dan tabi'in tidak membaca kunut dalam semaya witir. Dan sabit daripada sebahagian ulama sahabat tidak baca kunut sepanjang tahun kecuali pada setengah yang terakhir pada bulan Ramadan, sebagaimana yang kita baca malam ni. Dan sabit daripada ulama, daripada sahabat yang lain juga, al-qunut fil witri tiwal as-sanah, dia baca kunut dalam semaya witir ni sepanjang tahun. Jadi riwayat-riwayat ini telah diriwayat oleh Al-Imam Ibn Abi Shaybah dalam kitab dia Al-Musannaf dan Al-Marwazi dalam kitab Mukhtasar Qiyamul Lail. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala telah mencerita kepada kita. Al-Imam At-Tirmizi ni, kalau kita baca dalam sahih Sunan At-Tirmizi, kelebihan dianya bila dia sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan sebut juga di belakang itu perkataan ataupun pendapat-pendapat sahabat, tabi'in dan ulama-ulama besar yang berpegang dengan hadis ni, ataupun dia tak ambil hadis ni kerana ada hadis lain. Jadi At-Tirmizi kata apa? Bagi tahu kepada kita tentang kunut dalam semaya witir. Ni bukan kunut fajar ni, kunut witir. Kata At-Tirmizi rahimahullah ta'ala, ikhtalafa ahlul ilm fil qunut fil witri. Berbeza pendapat ulama ahlul ilmi dalam masalah qunut semaya witir. Fara'a Abdullah bin Mas'ud al-qunut fil witri fi sanati kulliha. Kita tanda di situ siapa dia? Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia Abdullah Mas'ud ni? Seorang sahabat Nabi yang besar. Seorang sahabat Nabi, dia ni pendapat dia nya kunut dalam semaya witir ni sepanjang tahun. Jadi kalau kita nak baca witir, nak semaya witir dan kita nak baca kunut tiap-tiap malam, ada ketidaksandaran kita? Jawabnya ada. Siapa dia buat? Abdullah bin Mas'ud. Jadi tidak menjadi kesalahan. Pendapat ini telah dipilih oleh sebahagian ahli ilmu. Di antaranya siapa dia? Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibn al-Mubarak, Ishaq dan ulama-ulama Kufah. Maknanya ramai ulama yang berpegang dengan pendapat Abdullah bin Mas'ud semaya baca kunut dalam semaya witir ni bila sepanjang tahun. Maknanya kalau kita semaya witir bila bulan Ramadan, kalau kita baca daripada awal Ramadan lagi kunut, ada sandaran ke tak ada sandaran? Ada. Siapa dia buat? Abdullah bin Mas'ud. Dan diriwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Talib tak baca kunut kecuali setengah Ramadan yang terakhir. Pendapat ini telah dipilih oleh siapa dia? Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Jadi kita nak bagi tahu di sini, kadang-kadang orang kita ni terkejut. Dia kata, kenapa orang baca kunut dah tu? Terutama zaman kita sekarang ni, zaman langit terbuka ni, orang boleh tengok semaya tarawih di Masjid Haram Mekah awal Ramadan.
tu email kita sini tak baca kunut, orang di Mekah ni malam pertama Ramadan dan Allahumma hdina fi man hadait, kita sini tak baca. Jadi kalau email kita di sini baca, sandaran dia kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud. Kalau tak email nak tunggu setengah yang terakhir Ramadan, sandaran dia kepada siapa? Ali bin Abi Talib, dua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu taala anil jami'. Jelas tak jelas pada kita? Mana perbahasan ini sengaja kita timbulkan supaya kita nampak ada sandaran dua-dua. Jangan tuduh pula, tu Imam Mekah tu karut begini-begini. Lah. Siapa dia karut? Dia karut ke kita karut? Kita pandai komplainnya, tengok orang sembahyang, dia tu Imam Mekah tu. Jadi kita buat tuduhan-tuduhan yang tanpa ilmu. Dia berpegang kepada ilmu, kita berpegang kepada apa? Pada sedap kecek. Maknanya sandaran tak ada. Habis kita dalam masalah ni. Ia kesimpulannya dua-dua ni sunat. Sama ada kita baca terus panjang tahun ataupun kita baca setengah Ramadan atau tak baca terus, tak batas sembahyang kita. Maka jikalau engkau berniat bangun berbuat ibadat pada akhir malam. Kalau kita niat nak bangun di akhir malam, kita yakin kalau kita tidur ni boleh bangun akhir malam, maka hendaklah engkau takhirkan. Apa makna takhirkan? Lewatkan. Tulis terjemahan tu, payah nak cari pandai. Takhirkan makna engkau lewatkan sembahyang witir itu pada waktu itu. Waktu mana? Waktu kita bangun di sebelum subuh. Dan dinamai sembahyang witir itu pada waktu itu sembahyang tahajud. Sebab apa tahajud? Sebab sudah kita salat selepas tidur. Kalau orang sembahyang witir sebelum tidur, sembahyang apa? Sembahyang witir termasuk dalam qiyamul lail. Jadi kita ingat, kita dah jelas baru ni kalau orang tak tidur terus, macam orang di Mekah tak tidur, boleh ke tak boleh dia sembahyang tahajud? Jawabnya boleh. Cumanya boleh jadi tak boleh nak namakan tahajud sebab tak tidur, kita namakan dia qiyamul lail. Orang sembahyang malam. Jadi dua-dua tu dapat fadilat yang besar. Tidak menjadi kesalahan kalau kita tengok dalam sejarah ulama-ulama. Cuba baca dalam sejarah ulama yang besar-besar, dia sembahyang subuh dengan air wuduk dia hak sembahyang Isya. Pasal apa? Sebab dia tak tidur, dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sembahyang pada akhir malam itu pahalanya sama ada sembahyang witir, amat besar pahalanya. Kerana sembahyang pada akhir malam itu amat besar pahalanya, sama ada sembahyang witir atau sunat mutlak. Apa makna sunat mutlak? Sunat. Kita sembahyang sunat. Sembahyang apa ni? Sunat. Tak ada bilangan. Bilangan dia 2 rakaat. Bilangan berapa ikut. Selagi kuat, bismillah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rak'atani yarka'uhumal 'abdu fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya bermula sembahyang 2 rakaat yang diperbuat oleh seorang hamba Allah di dalam tengah malam itu, pada tengah malam yang akhir itu, terlebih baik baginya daripada dunia dan barangnya di dalamnya. Hadis ni riwayat daripada Sa'id Ibn Mansur dalam sunan dia. Jadi kata ulama, hadis ini dari segi sanadnya dhaif. Sanad hadis ni dhaif, tapi kelebihan sembahyang malam tu cukup banyak. Kelebihan sembahyang malam banyak. Kita boleh cari lagi hadis-hadis yang sahih yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah. Bila sebut Abu Hurairah ni, kita kena radhiyallahu ta'ala anhu selalu. Sebab sudah ada golongan sekarang ni di tempat kita ni mengatakan Abu Hurairah ni tidak baik. Seorang sahabat yang begini hebat, dia tak baik. Hak baik tu dia tu, hak dia. Hak duk kutuk sahabat tu baik. Sekarang ni hati-hati. Bila kita dengar orang kutuk sahabat, orang berendah ke martabat sahabat, kalau kita berani lawan. Kalau tak berani lawan lagi, tak usah duduk dengar dia tu. Ini manusia yang karut, yang tidak beradab, tidak berakhlak dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah ni kerana dia marah sangat, kerana di antara orang yang masuk Islam lewat tapi riwayat hadisnya banyak. Sebab apa? Sebab Abu Hurairah kata, kenapa marah aku? Orang lain sibuk dengan benda lain, aku tak.
Dia ni termasuk ahlu sufah yang tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sufah, duduk di serambi masjid. Hijrah dia tengok Nabi keluar, turut lalu. Dengar Nabi ceramah, dengar kuliah, dengar mengaji. Nabi nak pergi perang tu, maknanya pasal tu ilmu dia banyak. Orang lain sibuk dengan benda lain, dia sibuk dengan belajar. Walaupun sikit duduk, tapi tidak banyak pergi ke lain. Abu Hurairah kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrul muharram. Puasa yang afdal selepas daripada puasa Ramadan. Puasa di mana? Puasa dalam bulan Muharram. Afdal. Wa afdalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Salat yang afdal lagi semaya sunat selepas daripada fardu, semaya apa? Salatul lail, semaya tengah malam. Ini afdal. Itu hadis ni riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain diriwayat oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Adalah kamu berdiri malam semaya, kerana berdiri malam ni da'bus salihin, kerja buat orang-orang saleh sebelum pada kamu, termasuklah ulama, para anbiya dan lainnya, kerja malam. Wa huwa qurbatul lakum ila rabbikum, dia menghampirkan kamu kepada Tuhan kamu, wa mukaffiratun lisayyi'at, dan menghapuskan kesalahan kamu, wa manhatun 'anil itsmi, dan menghapuskan kesalahan kamu. Itu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita kepada kita. Banyak lagi hadis-hadis lain tentang kelebihan qiyamul lail. Jadi kalau hadis kita ni dhaif, jadi hadis lain ada lagi yang lebih sahih, kita boleh ganti dia. Tulis itu hadis Abu Hurairah riwayat oleh Muslim, afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Semaya yang afdal selepas daripada fardu, semaya mana? Semaya malam. Syahdan, hendaklah engkau kemudian daripada sembahyang isya itu masyghul dengan muzakarah. Lepas daripada isya adalah kamu sibuk dengan muzakarah ilmu yang memberi manfaat. Jadi kita sekarang alhamdulillah, lepas sembahyang maghrib, lepas setiap waktu kita ada muzakarah ilmu atau mutalaah kitab ilmu. Mutalaah tu maknanya kalau tak ada orang, muzakarah ni maknanya kita dua orang bincang. Kalau kita seorang dia panggil mutalaah, kita seorang baca. Yang kita ilmu yang beri manfaat, atau berzikir, atau membaca Al-Quran, atau mengucap selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada akhirat. Dengar cerita. Maknanya kita diminta supaya buat benda ni. Dan jangan engkau masyghul pada waktu itu dengan berhikayat-hikayat yang sia-sia. Jangan duduk sibuk waktu malam ni dengan cerita-cerita yang sia-sia, tak ada faedah, yang tiada memberi manfaat kepada agama. Sekarang ni orang tak cerita dah, orang tengok cerita. Dulu orang bercerita, bual-bual. Lah ni tengok cerita. Kebanyakan cerita yang dibuat dalam TV, kalau tidak 100% pun 90% atau 95% cerita palsu. Palsu tak palsu? Bohong, kadhib. Hari ni dia jadi bini orang ni, esok jadi mak orang tu. Cerita palsu berlaku. Kita dah tengah tengok. Kalau cerita sedih kat berair mata juga kita. Padahal kawan itu belawah ni. Tanya dia beramak dengan hatu, orang tak mudah sengak bulu rama kita. Takut ke apa orang duduk kamera duduk gambar dia tu, tapi jadi cerita manusia ni. Kita cerita tak ada faedah, sia-sia tu jadi. Allahu akbar. Nyebodoh dia orang kafir seni-seni je kita dah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan jikalau tiada mau masyghul, tengok. Kalau kamu tak nak sibukkan diri kamu dengan yang demikian itu, dengan berzikir, dengan majlis ilmu, dengan muzakarah, tak mau, maka iaitu tidur terlebih baik daripada sia-siamu itu. Jadi kalau kita tak mau berzikir, tak mau baca bismillah, bismika rabbi wada'tu jambi, tidur lebih baik daripada duduk tak tu kali. Tidur awal boleh bangun awal nanti. Itu kelebihan dia. Maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu itu. Padahal engkau tidur menghadap kiblat.
Jadi bila kita buka tempat tidur, ada dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita kebah dulu kain tempat nak tidur tu. Takutnya waktu kita duk lipat gini ni ada binatang-binatang yang apa ni mari duduk tupai tidur situ. Benda-benda yang apa ni yang ada sengat ni. Jadi kalau kita pergi tidur atas tu tak cek dulu, berat mari, hospital lah jawab dia. Nyusah tengah malam pula mencari orang. Makna ta'lim Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita cukup hebat. Cukup kuat. Tak ada benda yang tak baik yang Nabi kita ajar. Kalau tak baiknya kita ya tak ikut. Ini saja. Yang pertama, tidur sesat tempat tidur kita padahal engkau tidur menghadap kiblat. Yang cantiknya kita tidur menghadap kiblat, menghadap ke arah kiblat. Dalam kitab kita menghadap kiblat. Padahal berbaring atas lambung yang kanan seperti mayat. Seperti mayat dalam kubur. Lagu nak orang tanya mayat dalam kubur. Tengok ke tidak kubur kita ni? Tak tengok pergi kubur ya, tak tengok orang tanya dalam. Mana naknya? Kepala lah kena. Kepala lah sana. Al-kili panggil ni. Kepala dua ni baring sebelah alik kanan ni. Biar kita tidur atas usuk kiri, usuk kanan, duduk gini. Tidur gini. Ngadap ke arah kiblat. Mana kita tidur tu mati dah. Seolah-olah kita ingat aku ni duduk dalam kubur. Ingat kita. Kalau kita waktu orang dalam kubur, kita ingat siapa hari ni. Ingat. Kita letak orang. Seperti mayat dalam kubur. Kena kita tengok mayat dalam kubur. Orang letak lagu mana. Jangan pergi duduk gagak kubur satu kali. Orang kita ni jaga dah nak tahu dalam kubur. Kalau tidak holok kari batik selagak. Pakai ada sengih atas kubur, tepi kubur tu tak tahu-tahu dah. Kerana tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Tujuan apa? Mudah-mudahan engkau mati dalam tidur itu, maka mati dalam berbuat kebajikan. Mana kalau kita nak tidur dalam keadaan tersebut, kita mati dalam berbuat kebajikan. Salah pahala kita. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air sembahyang. Sunat kita nak tidur kena ambil wuduk. Orang mazhab Syafi'i ni macam mana pula ambil wuduk ni? Dia kata tak ada betul itu ni, tak ada tok belakang lagi. Betul batal tersentuh dengan isteri dia, batal wuduk. Lagu nak buat ni. Batal kata batal wuduk sentuh isteri. Batal lah. Jadi ulama kata dalam masalah tidur ni bukan wuduk lagi semaya. Wuduk di sini wuduk untuk tidur. Sudah kita ambil wuduk, kalau sentuh isteri kita ke apa-apa tidak menjadi masalah. Hidup. Lama kan nak tidur pun air belaga kan ni batal wuduk, duduk main gigi atas katil pula jadi kerja. Seorang tidur bawah, seorang tidur atas. Tak harmoni lagu ni hidup. Jangan disalah pasal lah kita ni ya. Kihai semaya jangan. Dia wuduk di sini wuduk untuk tidur, bukan untuk nak semaya. Kalau sentuh orang perempuan, orang isteri dia pun tidak jadi masalah. Biarnya sentuh je lah. Lagi macam mana? Dan sunat engkau surat akan wasiatmu. Surat itu makna tulis. Sunat kita tulis wasiat. Tulis wasiat. Mana kalau kita nak tidur tu kita ambil kertas tulis. Tanah alik kita kira lah. Harta kita ni banyak mana ada? 10 juta. Kita boleh wasiat 1/3 daripada harta kita. Harta aku alik jatuh tu untuk masjid. Harta alik ilim untuk anak yatim. Harta alik ni untuk sekolah agama contoh. Orang lain tu bagi besar ke demo. Jadi tulis wasiat. Ataupun kalau kita ada apa-apa perkara yang kita nak bagi tahu ke anak kita, tapi tak nak bagi tahu sekarang, kita tulis wasiat, tak buat batal. Banyak orang lain ni ada wasiat bila dia terima. Sekarang ni tak payah buat batal-batal dah. Pergi dia pejabat macam-macam syarikat ada sekarang ni. Wasiat shop, apa ni dia panggil wasiat soft. Ke apa nama? Amanah raya, enggak apa amanah lagi. Macam-macam kempen sekarang ni suruh orang gitu tulis wasiat di tempat dia, kerana banyak ramai orang meninggal dunia tak tahu nak pergi mana harta dia. Mengikut kita pergi bicara dengan orang tu dalam forum baru ni, dia kata 3 bilion kata silap aset harta orang Islam yang tak tahu siapa dia milik. Nak bagi zakat tak boleh sebab tak ada surat, tak ada apa-apa. Ni hak siapa ni? Hak orang tu mati dah. Mana grant tak ada. Mana itu tak tahu apa. Dia kata anggarannya 3 bilion, bukan kecil, harga 3 bilion. Besar.
Jadi tulis wasiat ni bagus. Dan maka engkau taruh di bawah bantal. Lepas tulis wasiat tak bawah bantal. Kalau tak mati taruh mula esok. Takutnya tengok nano. Dia siapa nak bagi kau ni? Jangan buka rahsia lah. Nak tidur malam esok tak pula situ. Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat. Allahu akbar. Taubat daripada segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar. Comel arah dia. Bila kita nak tidur, astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dia kata aku istighfar lebih daripada berapa kali? 70 kali. Enggak kita baca. Lakukan nak istighfar, nak minta taubat, astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca 70 kali je negara. Dan ingatkan oleh kamu ketika seperti dalam kubur. Aku tidur lagu ni, ingat dalam kubur. Seorang-seorang tiada sertamu itu melainkan amalmu. Kita ingat, aku duduk sorang dalam kubur ni, amalnya tak ada. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat tiada kehinggaannya, tidak terhingga. Dan jika ada ilmumu itu jahat, amalmu itu jahat, tak baik, duduk atas ni, duduk tipu orang semaya ada, berapa jadi? Maka dapat seksa yang amat sakit, seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah apa ni? Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Artinya sesiapa yang berbuat kebajikan setimbang semut kecil, kita buat kebajikannya seberat semut kecil, nascaya dapatnya kebajikan itu. Kita akan tengok balik. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan setimbang semut kecil, nascaya didapatnya kejahatan itu. Kita akan boleh tengok juga dia, yakni didapatinya segala perbuatan kita tadi di mana? Di dalam kuburnya dan di dalam akhirat. Ini yang berat kita ni. Kita akan jumpa balik dengan dia orang ni di mana? Dalam kubur. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan sunat, hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi. Kena siap sugi, kena beruh gigi. Kalau sekarang ni beruh gigi lah dulu, siap beruh gigi nak tak mana. Dan cerek tempat air, ambil air semaya. Mana kita siap lalu dah air untuk ambil wuduk tak sini. Zaman dulu payah. Zaman ni pun ada lagi tempat-tempat yang tak ada air atas rumah, kita kena bawa air sabledi tak situ. Kalau bangun tengah malam nak turun macam-macam lah perasaan tengah malam tak, takutlah bunyi macam-macam. Jadi kalau duduk atas rumah kita, ambil air, berwuduk, boleh sembahyang. Jadi kalau tak siap lalu air ni, kena terpaksa kena pergi ke telaga dulu, karang air tengah malam. Kalau nyo hujan pula, tak ada wuduk nak bangun malam-malam esok lah kot. Jadi duduk malam-malam esok semacam kak, jawab dia duduk. Jadi siap selalu. Dan sunat engkau niatkan pada ketika hendak tidur itu atas bangun pada tengah malam. Jadi kita nak tidur ni biar ada azam, ada tekad, ada cita-cita nak bangun tengah malam, kerana berbuat sembahyang tahajud. Tujuan kita bangun ni nak sembahyang tahajud, bukan bangun tengok bola. Bangun tengok bola tu karut itu. Bangun tengok bola pukul 3:30 pagi. Wah, ada tepik. Tak boleh kau satu. Boleh ke apa? Lainlah kalau benar kau itu boleh piala waktu esok sengih kata tekak. Boleh piala apa malam? Pergi tengok bola. Tu boleh fikir ni tak boleh kau satu. Bolehnya melaut tengah malam. Tak malu Tuhan sungguh. Tanya Tuhan suruh tahajud, kita duduk tepik. Duduk melaut tak tu kalu. Atau tujuan kita niat niat kerana bangun dahulu daripada waktu subuh, supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Jadi kita ingatlah, mana-mana yang payah bangun, hendaklah dia beli jam sa'ah munabbihah, jam loceng, beli. Kalau orang ni tak kuat, beli yang kuat lagi. Tak pada 1 jam 2 jam tak. Alik nisa. Biarnya berdaung, dengar sedar habis orang sekeliling rumah tu dia tak bangun lagi. Puas hatilah. Kata orang nak tak pagi mai subuh Jumaat ni, 3 jam dah beli tak sedar juga. Tidur potong kayu. Jadi bolehlah kalau nak ampun maaf Tuhan, ni tak pernah beli jam sahabat. Tak pesan juga ke jiran kita ni tak bangun subuh. Tiba-tiba bangun mai subuh pukul 8 10.
10 belah baru mai subuh. Oh ni gak beratlah kena miaknya. Berat. Miak ni siapa weh? Masuk dalam kubur, miak ni malaikat dulu. Nauzubillah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, rak'atani fi jawfil laili kanzani min kunuzil bir. Rak'atani fi jawfil laili, tanda ayat, kanzani min kunuzil bir. Itu kata-kata hikmat daripada Imam Ghazali, bukan hadis tu. Maksudnya bermula 2 rakaat sembahyang di tengah malam itu, iaitu 2 perbendaharaan daripada perbendaharaan kebajikan dalam syurga. 2 rakaat kita sembahyang tengah malam ni seolah-olah kita ada gedung dalam syurga. Maka perbanyakkan oleh kamu perbendaharaan itu, akan bekalmu pada hari akhirat. Jadi kita banyak, kalau boleh 2 rakaat pun alhamdulillah, kalau boleh 10 lagi baik, kalau lagi banyak lagi baik. Ada orang tanya, macam mana kita nak sembahyang malam? Kita ingatnya kul huwallah, nak sembahyang guna lama-lama, tidak menjadi kesalahan. Kita beli Quran yang besar, beli Quran besar, tok depan kita, tak apa, tok situ. Tak larat nak sembahyang berdiri, duduk, sama duduk atas kerusi ataupun duduk cokoh. Tok Quran besar depan tu, Allahu Akbar, lepas baca Al-Fatihah, waladdallin, amin, tengok Quran, baca boleh sejuk, kita duduk cokoh. Dalam semaya lagi, dia kata bergerak sikit, jangan gerak kuat. Masa nak balik ke atas tu, balik, tangan duduk gini, pergi sekali, pergi 1 2, tak jadi dia 3 straight baru dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau 1 gini, 1 pergi sini, pergi berhenti dia sekejap, balik berapa, berhenti sekejap, balik semula ke tempat dia, tak ada masalah. Baca lagi, kena balik lagi, kena buka lembaran lain, lain ambil pula, beli Quran besar tak depan. Sekarang ni banyak di masjid-masjid di surau-surau, kebanyakannya tu imam dia beli Quran besar baca situ. Sebab yakin kita baca tu Quran ada depan. Kalau kita baca hafal ni, kita hafal ni, kalau orang belakang hafal juga tak apa. Di Masjid Haram tu, Masjid Mekah ke Masjid Madinah, imam dia hafal Quran daripada kecil lagi. Tapi waktu dia nak sembahyang, belakang dia tu berapa hafaz lain, orang ngapal Quran lain lagi duduk cakap belakang. Pasal tu kalau dia salah dia baca, bunyi bergepar dalam dalam speaker tu, orang belakang tegur. Jadi kalau kita nak sembahyang seorang, tak ada lagi pembaca penyemok di belakang kita ni, juru murajaah belakang, itu bahaya. Kita berapa tempat dah pergi di bulan Ramadan, pergi masjid-masjid, imam dia hafiz seorang, ada kawan dia belakang, tapi bila dia salah tak tegur. Makmum belakang ni kata, oh sedaknya tu imam hafiz baca, dia tak tahu lah mana. Kadang-kadang tukar ayat tu lari makna, jadi masalah kita. Jadi lebih baik kita ambil Quran besar tok depan tu, daripada kita baca hafaz tapi tak ada orang tegur belakang. Itu bahaya, salah baca. Jadi beli besar tok itu baca, oh kena 2 juz malam kaya lah kita, kaya akhirat lah. Atas dunia lengah lah betisnya dah. Maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia ketika engkau mati. Tak kaya. Bila kita mati, kita kaya atas dunia ni. Kalau kita sipar barang-barang kita tu, tak bui, tak bagi derma, tak berapa, jawab dia hanya saja, boleh kelih lah. Mari anak hak jauh pulaknya, yang kau beli benda-benda hak kau-kau. Terima peci kita dalam kubur. Dan baca oleh kamu ketika hendak tidur itu, bila kita nak tidur, kita baca Bismika Rabbi wada'tu jambi. Ini ada dalam kitab kita, ada dalam bacaan yang maksur. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u faghfirli dhanbi. Jadi panjang bacaan dia ni. Kalau kita ambil bacaan yang Nabi ajar tu, tidak panjang sangat.
Ada lagi lah dalam kitab kita tu, insya-Allah dalam kitab Perisai Muslim tu ada. Kita baca ke dia sini. Dia tulis dah ni. Faghfir li dhanbi Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak. Allahumma bismika ahya wa amut. Jadi ada juga dia baca sini, Allahumma qini 'adzabaka yauma tub'atsu ibaduka. Kalau tub'atsu baca ibaduk. Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika min kulli dhi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Antal awwalu falaysa qablaka syai' وأنت الآخر فليس بعدك شيء اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين اللهم إني أسألك العفو والعافية اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك واستعملني بأحب الأعمال إليك التي تقربني إليك زلفى وتبعدني من سخطك بعدا وأسألك فتعطيني وأستغفر له fataghfir li. Gitu kau baca dia, wa astaghfirullah. Nuskah dia tu. Wa astaghfiruka. Ini sepatutnya gitu. Ni nuskah besar ni lagu mana? Wa astaghfiruka. Kalau tengok banyak wa astaghfiruka. Dia sepatutnya wa astaghfiruka. Hak kecil tu wa astaghfiruka apa? Dia silap sini ni. Wa astaghfiruka fataghfir li wa ad'uka fatastajibu li. Jadi bacaan ni diambil daripada yang diajar dalam kitab kita, dalam kitab ni Bidayatul Hidayah. Kamu maka baca olehmu ayatul kursi. Ayatul kursi pandai? Pandai ayatul kursi? Tak pandai. Bahaya tak pandai ayatul kursi. Dan amanar rasul. Mana aman rasul? Di akhir surah Al-Baqarah hingga akhir surah. Dan baca olehmu qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas dan surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi itu bacaan yang diminta kita baca setelah kita nak tidur. Dan hendaklah engkau banyakkan zikir hingga tidur. Jangan duduk koyak kat sini. Lepas pada kita baca nak tidur, baca zikir, kita berzikir-zikir siapa dia terlena. Jenera dengan zikir. Dan sunat pada tidur itu atas taharah. Mana kita tidur itu di atas taharah, mana kita ada wudu. Daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau orang hadas besar macam mana? Orang sudah berhadas besar dia, sudah melakukan perkara yang menyebabkan hadas besar, maka dia kena ambil wuduk juga. Dia kena berwuduk juga. Wuduk untuk meringankan sikit hadas besar tu. Jadi belum tidur, kalau kita tak si mandi lagi, nak mandi pagi esok, jadi kena ambil wuduk untuk tidur. Dan jika ada taharah itu dengan tayamum sekalipun. Manakala tak ada air, tayamum. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa berbuat yang demikian itu, buat mana? Buat segala adat-adat tidur yang kita belajar tadi, nascaya naik ruhnya itu kepada aras dan disertakan akan dia pahala bagi surat. Tak. Kalau ada perbezaan kena bagi tahu deh. Dia tak ada waw sini. Dan di surat, waw jatuh. Dan disuratkan, mana dituliskan akan dia pahala bagi orang itu berbuat sembahyang, melakukan sembahyang. Berbuat sembahyang mana melakukan sembahyang
semalam-malam hingga bangun daripada tidur itu. Allah, besar kelebihan dia tu. Maka apabila engkau bangun daripada tidur itu, maka perbuat oleh kamu akan perbuatan yang telah engkau ketahui dahulu itu. Jadi ulang balik awal dulu, lagu mana adab bangun tidur sehinggalah naik matahari, sehingga masuk waktu zuhur, sehingga masuk jatuh matahari. Lepas sembahyang Isya, witir, tidur, balik semula. Maknanya program rutin harian kita sebagaimana yang telah dibuat baru ni, rotate dia tu, pusing lagi itulah kehidupan kita. Jadi, dan kekalkan olehmu atas kelakuan itu selama ada umurmu. Selagi kita hidup, itulah program kita. Nak tidur ada wudu, nak tidur baca dulu, bangun pula sembahyang tahajud. Kalau tu rasa tak boleh bangun, sembahyang sebelum tidur umpamanya. Jadi harapan perbuatan kita terus lagu ni sehingga sampai bila? Sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahui olehmu, wahai orang yang menjalani jalan akhirat, bahawa sehari semalam itu 24 saat. Sehari semalam ada berapa jam? 24 jam. Maka jangan engkau tidur dalam sehari semalam itu lebih daripada 8 saat. Macam mana jangan kita tidur berehat lebih daripada 8 jam. Maka memadalah akan dikau jika engkau hidup 60 tahun, bahawa hilang umurmu itu 20 tahun dalam tidur. Kalau kita tidur 8 jam sehari, kalau umur kita 60 tahun, berapa tahun kita tidur? Berapa tahun? 20 tahun tidur saja. Allah, rugi tak rugi umur. 20 tahun tidur. Tapi zaman dulu ni baik tidur daripada tak tidur. Sebab apa? Kalau tak tidur, tengok cerita. Kalau tidur, selamat mata. Betul? Baik tidur. Nampak kan? Biar tidur 30 tahun pun, kalau bangun maksiat selalu. Tapi kalau kita boleh beribadat, bangunlah. Jadi kalau orang ni tidur 8 jam sehari, dia hidup 60 tahun, hilang umur dia selama mana? 20 tahun dalam tidur. Iaitulah hilang 1/3 daripada umur dia. Hilang di mana? Hilang di tidur. Allah, banyaknya kerugian kita tak? Banyak cara tidur ya pok dia, tak ada apa-apa. Habislah kita bak tidur selesai dah, bangun tidur pula, ulai balik hak kita ngaji dah. Faidatun nafisatun fi bayani salat tasbih wa fadilatiha. Kita akan bincang pula insya-Allah taala tentang sembahyang tasbih. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.